Tapi sekali lagi, yang penting jangan takut mati. Siapa yang takut mati seolah-olah dia tak suka berjumpa Allah. Itu kena faham. Dalam satu riwayat disebutkan, man ahabba liqa Allah ahabba liqaihi wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Siapa yang suka dan teruja nak berjumpa Allah, Allah pun teruja nak jumpa dia. Tapi siapa yang tak nak bertemu Allah, Allah pun tak sudi nak tengok muka dia. Sebab itu jangan takut, buat persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala li'ibadihi mawasimal khairat wa faddala ayaman ala ayyam wa khassa ayamal ashri bil barakati wan nafahat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul aradin was samawat wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man zakarallah wa kabbara wa halala fi hadhil ayamil mubarakat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma ja'alna fi hadhil ayam minaz zakirin wasyakirin wal mukabbirin wal muhallilin wal mukhlisin wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fiha quluban khashi'atan wa alsinatan zakiratan wa a'malan mutaqabbalatan waj'al hadhihi majalis majalisa rahmah wa maghfirah wa 'idq minan nar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Terima kasih sahabat saya Tuan Haji Muhammad Saufiuddin bin Abu Bakar, Timbalan Pengurusi Surau Al-Falah Taman Cepaka Ampang, para pegawai ahli jurukuasa Surau Al-Falah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib muslimin muslimat hadratul mukarramin. Maaf kalau tak disebut nama kesemuanya, mana yang besar yang saya tak imbau gelar, yang patut tak dipatutkan, yang tua tak dituakan, yang beradat tak diadatkan, kok dahulu saya kemudiankan. Mana datuk datin dengan pangkatnya, yang alim dengan ilmunya, yang pulu dengan ulunya. Saya doakan semuanya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Dan saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan semula pada malam ini. Setelah kali terakhir menyampaikan syarahan di sini kira-kira 1490 hari yang lalu, hari Sabtu 23 April 2022. Maknanya dah 4 tahun 29 hari yang lalu. Dan saya yakin tuan-tuan pun tak ingat dah apa saya ceramahkan. Kita bincang tajuk Ramadan mendidik peribadi mulia. Malam ni saya diminta menyampaikan satu tajuk seperti yang Tuan Haji Saufi sebutkan tadi, iaitu mati itu pasti, bersediakah kita? Hadirin hadirat sekalian, pertama sekali, cerita kematian ini cerita perkara gaib. Tidak ada manusia yang hidup yang tahu apa berkenaan perkara gaib ini. Terror macam mana pun dia mengulas, yang mengulas tu tak pernah mati pun, dia pun tak tahu macam mana kematian itu. Namun alhamdulillah, kita diberi petunjuk dan penyuluh oleh para ulama yang gigih membuat kajian-kajian berdasarkan ayat Quran dan juga hadis-hadis. Lalu wujudlah pelbagai kitab-kitab yang boleh kita rujuk berkenaan tentang cerita gaib, khususnya kematian ini. Kalau khusus tentang kematian, antara rujukan yang bagus adalah kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, karya seorang ulama besar, Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi. Ini ulama besar, dia ulama tafsir, antara yang terkenal Al-Jami' li Ahkamil Quran. Dia seorang ulama, lahir di Spanyol, dia lahir di Cordoba, tapi dia meninggal di Mesir dalam usia 59 tahun. Jadi dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta ini banyak disenaraikan beberapa bab tentang kematian sampailah kebangkitan kita di akhirat nanti.
Kalau ada kesempatan, bukalah kitab ni di Masjid Surau. Bagus, dia mendatangkan keinsafan. Sebab di dalamnya pun terdapat hadis-hadis, ayat Quran, bukanlah macam cerita-cerita rekaan semata-mata. Namun hadirin-hadirat sekalian, apa yang penting, tajuk ini begitu mustahak. Kerana di depan saya pada malam ni semua calon semuanya. Yang depan ni semua calon semua. Calon apa? Calon pengurusi kampung, belum tahu. Calon ahli parlimen, sabar dulu. Calon menteri besar, mimpi. Calon jenazah, pasti. Ni yang di depan ni semua calon jenazah semua ni. Yang sini lambat sikit lah, yang bawah ni. Ada bau-bau tanah dah ni. Bau kapur baruh pun ada. Dia kalau orang kata ada bau kapur baruh, ada yang nak meninggal. Dia cerita bab mati, saya pun heran lah. Tuan Haji Sopi ni suruh cerita hal mati. Mati ni tak ada mood betul lah. Bila cerita mati terus tak ada mood. Nak tengok bola pun malas tuan-tuan, jadi malas. Berapa ramai ada orang-orang yang kita kenal dah kembali ke rahmatullah, ramai. Hari ni pun ada mesej dapat kawan-kawan kita mati, yang umur sama dengan kita meninggal, yang muda daripada kita pun ada yang dah kembali ke rahmatullah. Tapi yang paling mustahak bagi kita orang beriman ni, kena ingat, jangan takut mati. Orang beriman jangan takut mati. Jangan ikut skrip orang-orang, oh saya tak berani nak mati, saya belum cukup amalan. Jangan. Kalau mati, matilah. Orang yang bertaubat, dia dah tak kisah mati. Maknanya orang yang takut mati, confirm belum taubat. Jadi bagi kita orang beriman yang dah bertobat, minta ampun, macam-macam amalan kita buat, nak suruh Allah hapus kirakan segala keburukan zaman muda kita, kalau mati, matilah. Sebab itulah kata ulama, antara tanda seorang itu diterima taubatnya, ayyakuna musta'idan lil mauti nadiman mustaghfiran lima salaf min zunubihi. Antara tanda orang yang confirm taubatnya diterima, dia sentiasa prepare nak mati. Tak ada masalah. Bila-bila masa Allah nak ambil, ambil lah. Tak ada masalah bagi dia. Sebab dia dah pun berusaha sebaik mungkin supaya Allah ampunkanlah kesalahan-kesalahan dia yang lepas. Sebab itu, kalau orang sufi, dia memang teringin sangat nak mati. Bukan dia cari maut, tidak. Kerana bagi dia, kematian adalah satu-satunya cara untuk kita bertemu dengan kekasih kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat kita cintai, kita kasihi. Bagaimana nak berjumpa dengan Allah? Mati dulu. Tak ada orang hidup supaya kita ni jumpa Allah. Itu ayah pen, bukan Allah. Allah ni nak jumpa kena mati dulu. Lepas tu orang sufi tak ada masalah mati. Bahkan mereka memang, bagi mereka, mati ni satu benda yang diharapkan. Bantu aku mencintai jalan pulang, demi bertemu denganmu lumbung keabadian. Bantu aku merindukanmu, tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Orang sufi begitu. Dia tak ada dah, dia nak balik je. Sebab itu bila meninggal kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dari dia kita datang, kepada dia kita raji'un. Apa makna? Rujuk. Umpama suami isteri bercerai, rujuk. Takkan tak nak rujuk. Jadi jangan takut mati. Takut juga ustaz, kat mana pun takut. Tak apalah, takut nak buat macam mana. Nabi SAW, ni saya pujilah surau ni, musim-musim Zulhijjah, musim-musim korban tentang cerita mati. Patut lembu dengar ceramah kita malam ni, sebab lembu yang nak mati. Nabi mengiktiraf orang yang bincang hal mati, orang paling cerdik sekali dalam dunia. Ini baguslah, tahniah lah, makna tuan-tuan teman cepaka ni cerdik semua. Sebab bincang tajuk mati. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, pernah sekali, kuntu ma'an nabi asyira asyratin. Saya pernah sekali usrah dengan Nabi dalam satu kumpulan kecil. Latihan dalam kumpulan lah. Lebih kurang dalam 10 orang, kata Ibnu Umar. Usrah kecil. Jadi masing-masing ada sharing sessionnya lah, cerita apa-apa. Kebetulan hari itu sesi Nabi yang bercerita pengalaman dia. Fazakara hadisan tawila fihi qala.
Jadi kata Ibnu Umar, Nabi tiba-tiba cerita pengalaman dia berhadapan dengan macam-macam gelagat manusia yang berjumpa dengan dia. Yalah, macam-macam orang lah nak jumpa Nabi ni kan, nak minta doa, minta itu ini. Hadisan tawilah, panjang pula Nabi cerita, kata Ibnu Umar. Salah satu ceritanya, kata Nabi, faqala fatan, datang satu orang muda. Dia tanya saya, ya Rasulullah, ayul mu'minina afdal, siapa orang beriman paling afdal sekali? Wah, Nabi kata cerdik soalan budak ni. Maka kata Nabi, ahsanuhum khuluqan, orang beriman yang paling afdal sekali, yang paling elok perangainya, paling berjurus sekali. Kata Nabi, kemudian ditanya lagi, fa'ayul mu'minina aqyas, siapakah pula orang beriman yang paling cerdik sekali? Nabi kata memang budak ni pandai. Maka kata Nabi, aksaruhum lil mauti zikra, orang yang paling pandai, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak ingat mati. Tapi kata Nabi, wa ahsanuhum lahu isti'dadan ulaikal aqyas, tapi ingat mati tidak cukup. Yang paling cerdik di antara mereka itu tadi adalah yang buat preparation untuk mati. Itu yang paling cerdik. Macam kita malam ni dengar ceramah tajuk mati, ingat mati, Allah aku mati pula dah, aku ni matilah. Mati dah, mati, ingat. Tapi yang terbaik adalah habis ceramah ni sekarang terus buat persiapan. Apa preparationnya? Belilah kain kampan, jangan beli yang mahal-mahal tuan-tuan. Kain kampan ni beli yang buruk-buruk sudah. Siapkan terus, wasiatkan nak ke bumi di mana, jangan menyusahkan keluarga tak tahu nak mana nak tanam, pening kepala. Awak orang Kota Baru, dia sibuk nak tanam di Kelantan, nak cari van lagi, mudah-mudahkan. Terus buat preparation. Harta kita, wasiat, semua selesai. Ini tanda orang buat preparation. Maka kata Nabi, ini orang paling cerdik sekali. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tabrani. Kematian ni tuan-tuan, benda misteri. Kita boleh katakan benda misteri kerana kita tak tahu bila datang. Sebab itu saya selalu sebut, orang yang dah doktor beritahu dia ni ada kanser tahap 4, untung dia. Apa sebab? Kurang-kurang dia dah ada time frame bila dia mati. Macam kita tak ada penyakit ni, tak tahu bila mati, sudahlah. Ataupun banduan yang akhir, yang nak hukum gantung, walaupun dia sedih nak mati, kurang-kurang dia tahu bila dia nak mati. Orang tahu bila nak mati ni senang tuan-tuan. Kita ni yang tak tahu bila mati, nak prepare macam mana? Kurang-kurang banduan akhir yang nak hukuman gantung, seminggu sebelum tu dia dah taubat bagi nak gerak dah. Taubat apa semua, nak kena hukum sebat pun taubat, ni pula gantung. Taubat. Maka dia tahu bila dia nak mati. Orang sakit kanser teruk misalnya, bisu badan, dah doktor kata melarat ke sini, makin kurus, makan tak selera apa semua, dia dah tahu dia nak mati. Bolehlah taubat, berzikir, baca Quran, takkan nak main daun teruk lagi. Macam kita tak tahu. Sebab itulah kematian ni benda misteri. Sebab itu dalam falsafah Jawa ada 5 perkara manusia tak akan tahu secara pasti bila. Apa 5 perkara itu? Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat kodrat, 5 bandar. Nombor 1 tak ada orang tahu, siji pesti, mati. Bila mati, di mana mati, bagaimana mati. Siapa sini boleh tahu dia mati bila, mati macam mana, dan dekat mana? Tak ada orang tahu. Dulu adalah ulu bala Melayu, zaman perang Kelang, perang Kuala Lumpur, dia adalah amalan nak tahu dia mati tak pergi perang tu. Ada amalan, tapi tuan-tuan tak tahulah boleh buat ke tidak. Kadang ada yang kelakar, tapi kalau rasa macam okey pula kalau nak buat. Antara ni contoh, bukan nak cerita mengarut ya. Tak adalah, saya belajar lah dengan orang tua-tua macam mana amalan nak tahu mati bila kan. Ada yang tengok tangan, dan itu bolehlah dia tahu lagi 5 tahun nak mati, 10 tahun nak mati. Ada esok nak mati pun ada. Ada yang nak mati keluar rumah pun ada. Antara yang saya belajar ni tak tahu. Tuan-tuan janganlah percaya sangat ya. Dia kata, awak ustaz kalau nak tahu hari tu awak mati ke tidak, awak keluar rumah, awak telan Leo, serentak dengan, macam mana nak cakap dalam surau benda-benda gini ya? Tak sesuai pula. Apa ayatnya? Tak ada kemut-kemut tak ada dah bahasa lain tak? Kemut punggung kata dia. Serentak. Kalau boleh telan dengan kemut punggung, panjang umur. Mana kalau tuan-tuan nak buat serentak, kemut dulu, telan lambat, tak payah keluar rumah, meninggal. Ini amalan saya tak tahulah betul ke tidak.
Ni kan ramai buat kerjaan ni kan. Keluar suara telan. Sudah. Tak serentak pula dah. Ini petua. Kan susah, tak sebab tak tahu bila mati. Sebab itu untung bukanlah nak puji orang yang sakit, tidak. Soalnya sedih sangat. Kurang-kurang kita tahu bila. Tapi apa yang kita boleh pastikan, kematian ini dia dah pun direkodkan di Lauh Mahfuz. Dah masuk dalam fail besar sebelum kita diciptakan. Dan ketika seorang tu dah sampai masanya, pukul berapa, minit berapa, saat berapa, tak boleh nak dipercepatkan barang sesaat atau dilambatkan barang sesaat. On time. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap makhluk, tiap manusia ada batas masa hidupnya. Maka kalau sampai masanya, tak boleh dia nak undur walau sesaat dan tak boleh cepatkan walau sesaat. Surah Al-A'raf ayat 34. Kita semua pasti akan berpindah satu alam, iaitu namanya alam barzakh. Alam barzakh ni apa? Adakah alam barzakh ni kubur? Tidak. Alam barzakh ni alam. Alam macam alam kita ni. Sebab itu dari segi bahasa, barzakh ni maknanya pemisah. Kata Ibnu Manzur, pengarang kitab Lisanul Arab, barzakh ni ma baina kulli syai'aini. Barzakh ini sesuatu yang terdapat antara dua perkara. Ataupun kata dia al-hajizu baina syai'ain, pembatas atau penghalang antara dua perkara. Maka kata para ulama, barzakh ini dia adalah sejenis dinding pemisah antara dua alam, iaitu alam akhirat dengan alam dunia. Dia tengah-tengah, macam transit lah. Umpama transit, bagaikan kita nak pergi buat haji, ditransitkan dulu. Kalau dulu di Kelana Jaya, duduklah di Kelana Jaya itu sekejap. Itu barzakh kita lah. Ataupun sekarang ni di Putrajaya, di Sepang, di hotel sana, kita duduk sementara nak pergi ke airport itu. Maka barzakh ini alam yang akan kita lalui selepas kita meninggalkan dunia ini, sementara nak menunggu datangnya akhirat. Maka orang yang telah meninggal dikatakan berada di alam barzakh itu, terhalanglah dia kembali ke dunia, tetapi dia belum lagi sampai pada alam akhirat. Dia duduk pada alam itu, jangka waktunya terpulang, mungkin jutaan tahun selepas dia meninggal, mungkin sampai ada orang seminggu saja terus kiamat. Bergantunglah kita itu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzakh yang mereka akan tinggal sehinggalah hari mereka dibangkitkan. Surah Al-Mu'minun ayat 100. Cuma timbul pertanyaan, bila kita mati nanti, putus nyawa, yak sejuk kaki sampai ke perut, sampai ke dada, tekak sakit apa buk, putus nyawa. Roh kita itu pergi ke mana? Mana pergi roh itu? Dalam Quran Allah Ta'ala ada bahaskan, Allah Ta'ala ada jelaskan, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sesungguhnya tempat kembali orang-orang yang baik itu adalah di illiyin. Ni surah Mutaffifin ayat 18. Adapun orang yang tak berapa nak baik, wa inna kitabal fujari lafi sijjin. Adapun tempat kembali orang-orang derhaka itu adalah sijjin. Surah yang sama tapi ayatnya lebih awal, ayat yang ke-7. Maka ulama berbeza pendapat berdasarkan ayat ini. Dalam kitab Ar-Ruh, ada satu kitab ni bagus, Imam Ibn Qayyim, dia karang satu kitab nama Ar-Ruh, cerita roh saja. Dia kaji hadis Quran macam-macam. Kata dia, bila kita mati, roh itu akan terus bernaung di sisi Allah. Berdasarkan riwayat daripada Abu Hurairah. Ada juga pendapat kata roh duduk di barzakh. Ada yang kata roh akan berada di perkarangan surga. Ada juga yang berpandangan roh berada di perkarangan kubur. Kalau berdasar pendapat Imam Malik, roh kita nanti bebas pergi ke mana-mana. Nak ke Amerika boleh, nak ke England boleh, boleh ke mana-mana, tak payah pasport, tak payah apa.
Dan ada juga pandangan Imam Ahmad, roh orang beriman dia akan terus masuk surga. Ada juga pandangan begitu. Ada juga yang kata roh orang yang baik-baik macam tuan-tuan di sini akan duduk di telaga Zam-Zam. Ada pendapatnya dan ada hujah-hujahnya. Ada yang mengatakan roh ini, roh orang-orang mati syahid khususnya akan berada dalam perut burung hijau yang bergantungan di arash. Macam-macam itu semua ada hujah dalil-dalilnya. Maknanya kalau kita tahu ke mana roh kita pergi, maka tak perlulah kita menangis-nangis peluk batu nisan. Bukan ada benda dah situ, tak ada apa dah. Tinggal jasad je, tinggal rangka, tinggal badan saja dah. Kalau dia ngapal Quran, tak reputlah badan dia. Kalau tak ngapal Quran, reputlah badan dia. Tapi roh dah tak ada. Kadang kita siam tengok dalam TikTok orang buat video peluk batu nisan. Ku pandang di atas awan, ku lihat bintang melambai. Siap pasal lagu? Kubur ngaji lah, Allah dia pasang lagu. Ku ulur tangan menggapai. Macam-macam lagu. Ada lagu nasyid, tahan sikit. Telah tiba saat waktu kau tinggalkan kami. Nangis peluk batu nisan. Bukanlah kita mengejek, tidak. Kang kita ngejek, kata awak tak faham ustaz, awak tak mati lagi isteri. Bukan begitu, tidak. Tapi kalau kita baca karya-karya ulama mana pergi roh, maka kita boleh saja berdoakan dari mana-mana saja kita berada. Cuma ada pandangan yang sesat yang mengatakan roh ini bila keluar dia akan pindah pergi kepada binatang. Ini sesat, tak betul. Reinkarnasi ini sesat. Maknanya kalau ayah kita meninggal, kita ke bumi dia, roh dia pergi dekat kucing yang di rumah kita. Jadi kita tengok kucing miau-miau oyen, macam abah pula dia rupa je, pemalas, belengkor, baring, gaya abah. Dia dah sesat lah tu. Itu sesat. Maka roh ni satu benda yang dibahaskan oleh ulama. Cuma pada malam ni berdasarkan tajuk kita, mati tu pasti, bersediakah kita? Yang kita kena risau malam ni adalah bila kita melihat sekarang banyak kematian mengejut. Itu je yang kita takut. Mati mengejut ni banyak lah tuan-tuan. Kalau mati dalam masjid, ada juga action sikit kita. Kalau mati sambil sujud ke, mati sembahyang Jumaat tengah baca khutbah, ini mati tengah tebur daun teruk, tak ada king spade, meninggal. La ilaha illallah. Beli nombor menang, alhamdulillah, meninggal. Tak syok lah begitu. Banyak kematian mengejut sekarang sebab syarat mati bukannya sakit. Orang sakit tak mesti mati. Berapa ramai orang sakit yang kita tengok tak mati-mati. Orang yang jaga dia yang sihat tu mati pula dah. Dia yang dah ngengkut begini tak mati-mati. Makan pakai straw 8 tahun tak mati. Isteri dia yang jaga dia meninggal dah. Sebab mati ni syaratnya bukan sakit. Syarat nak mati ni hidup. Sesiapa yang hidup mesti dia boleh mati. Sebab sihat lawannya sakit. Tapi mati lawannya hidup. Selama mana kita hidup, anytime kita boleh mati. Sebab itu mati ni, walaupun kita ada kekuasaan, ada kekayaan, ada kabel besar, dah sampai masa mati-mati je. Tak kira lah kita sendiri mati ataupun orang yang kita sayang mati. Tak boleh buat apa. Walaupun awak ada kuasa, tak boleh halang anak kita. Kalau Tuhan nak tarik, Tuhan boleh tarik. Walaupun awak hebat, Tuhan boleh tarik je. Dulu ulama pernah menceritakan sebuah kisah yang boleh menjadi ibrah lah kepada kita. Dulu ada seorang lelaki, dia ni pergi ke Byzantium, ni kawasan Rom lah. Dia pergi ke sana melawat kawan dia. Kebetulan di Byzantium ketika itu sambutan Hari Hol. Hari Hol kemangkatan putera mahkota raja di negeri itu. Hari Hol ni hari haul lah. Macam kami di Pahang ini 22 bulan hari Hol. Ni cuti hari ni, hari Hol. Hol kemangkatan almarhum Sultan Ahmad Shah dulu. Jadi hari ni hari Hol di Pahang. Jadi masa tu cuti hari Hol, lelaki ni pun pergilah ke Byzantium nak menengok macam mana sambutan hari Hol di negeri itu. Dia pergi ke kawasan makam. Dia tengok ke kawasan makam dia raja. Yang di situ yang dikebumikan Tengku Mahkota. Raja hidup lagi, Tengku Mahkota dia.
Kemudian dia pun pergi kawasan makam tu, dia tengok ada satu kemah besar. Dia perhatikan je lah. Kemudian dia tengok bergilir-gilir beberapa kumpulan-kumpulan masuk dalam kemah, kemudian keluar daripada makam. Selesai, masuk pula grup lain, masuk dalam makam, keluar balik. Dia tengok kumpulan-kumpulan itu terdiri daripada beberapa kumpulan lah. Pertama sekali tentera. Mula-mula tentera semua, general apa semualah. Habis general, cendekiawan, orang cerdik-cerdik, orang universiti, mana pakai motorbot lah, pakai macam-macam topi burger apa semualah. Dia ada jubah universiti dia lah. Yang ketiga, orang tua-tua. Tapi mereka ni terdiri daripada the Council of Eminent Person, Council of Elders, orang tua-tua bijaksana. Kemudian yang keempat, kumpulan wanita-wanita cantik, macam model-model ni, pakai perhiasan, comel-comel lah. Dia pun tengok daripada jauh. Kemudian dia kata, apa dia orang buat ni sebenarnya? Dia pun pergi dekat dengan kemah, nak dengar apa perbualan. Maka di situlah dia dapati berlaku satu perbualan. Mula-mula panglima tentera dengan anggota dia ramai. Dia melawat makam, baca doa, kemudian berjumpa dengan tuanku. Ampun tuanku, kalaulah benda yang datang ini, iaitu kematian ni, malaikat maut ini yang datang ni, mampu kami lawan, saya akan pastikan Patih akan kerahkan hulu balang dengan segala kesaktian untuk berlawan dengan malaikat itu. Kalau boleh dilawan, kami ni siap mati untuk membela almarhum Tengku Mahkota. Tapi ampun tuanku, Patih pacal-pacal tentera tak mampu buat apa-apa. Patih ada GGK, Paskal, segala pas-pas semua datang Melaka. Ni semua komando turun tali, turun kepala dulu, semua berani semua ni. Tapi kami Patih pacal-pacal tak boleh buat apa. Ampun tuanku. Tuanku faham, tak apalah. Nak buat macam mana? Masuk pula para cendekiawan, orang universiti, doktor-doktor, profesor emeritus apa semua. Ampun tuanku, kalaulah benda yang datang ni mampu kami lawan dengan berdebat, kami lama dah berdebat. Mana panggil Israel, moh kita berdebat. Kita berhujah. Sekarang kan zaman orang suka berdebat. Jom kita berdebat. Berdebat saja. Berdebat. Naik kotak kita berdebat. Berdebat saja. Kami sanggup berdebat. Datangkan hujah. Kami mampu untuk nak berlawan dengan mereka. Tapi yang datang ni bukan jenis boleh bincang. Bukan jenis boleh ajak berdiskusi. Kami tak mampu, ampun tuanku. Raja kata tak apalah, saya faham. Masuk pula grup orang tua-tua bijaksana. Ampun tuanku, kalaulah benda yang datang ni kami mampu lawan dengan rundingan, dengan perdamaian, kami akan berunding. Kami ni orang tua-tua pandai. Kelebihan orang tua-tua kan berunding. Orang tua-tua ni pandai berunding. Dia nak melawan, dia tak ada stamina, tapi dia pandai memujuk. Kami ni pandai berunding. Tapi mereka ni bukan jenis boleh bawa berunding. Dia nak tarik, dia tarik je nyawa Tengku Mahkota. Kami tak boleh buat apa-apa tuanku. Dia orang tua-tua kelebihannya berunding. Baik tu orang tua-tua jangan bergaduh. Dia kena pandai berunding. Bergaduh ni orang muda je. Orang tua kena berunding. Kemudian datang pula kumpulan wanita-wanita cantik, model-model tadi. Ampun tuanku, kalaulah yang datang itu mampu kami lawan dengan godaan kami, kecantikan kami, kecomelan kami, nescaya kami mengorak semua. Kami sampai ditergoda, sampai boleh kahwin pula dengan kami. Tapi kami tak mampu buat apa-apa. Yang datang ni tak minat langsung pada orang perempuan. Malaikat mana minatnya? Akhirnya apa titah tuanku? Tak apalah, nak buat macam mana. Saya ni memiliki segala kekuasaan. Dia sebab Tengku Mahkota yang mangkat ni memang disayangi oleh rakyat. Handsome, cantik, cerdik. Memang lepas tuanku mangkat, memang dialah raja terbaik lah kita akan ada selepas kebangkitan raja. Sebab dia Tengku Mahkota yang memang dilatih lah. Memang handsome orangnya. Pandai memimpin, baik dengan rakyat jelata, mesra betul. Akhirnya tuanku ni kata pergi kat kubur anak dia, wahai anak anda, ayah anda dah buat segala yang termampu untuk menghalang kematianmu, wahai anak anda. Tetapi dia lebih berkuasa daripada ayah anda. Tak boleh nak halang. Jadi lelaki yang mendengar perbualan itu akhirnya insaf. Dan akhirnya dia dikatakan menjadi seorang ulama besar pula selepas daripada itu. Insaf dia kerana peristiwa itu.
Sebab itu mati ni tak ada lah. Kita power macam mana pun, when you got to go, you got to go. Tak boleh buat apa-apa. Sementara lagi pula sekarang ni zaman orang sehat-sehat, segar-bugar, tiba-tiba mati. Yang itu kita bimbang lah. Kalau sakit mati tak pelik tuan-tuan. Tapi sehat, baru gelak-gelak ketawa, WhatsApp group buat kelakar, meninggal pula dah. Ini kita bimbangkan. Mati tiba-tiba. Lepas itu ada satu riwayat, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia memarfu'kan riwayat daripada Nabi, inna min amaratis sa'ati an yazhara mautul faj'ati. Antara tanda kiamat dia dah makin dekat, engkau akan tengok ketika itu ramainya orang mati mengejut. Maknanya baru pagi tadi minum air dengan kita, lepas subuh, pukul 10 meninggal, mati mengejut. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam As-Saghir dan juga dalam kitab Al-Awsat. Dalam satu riwayat lain, Aisyah pernah cerita, aku tanya kepada Nabi tentang macam mana pendapatmu ya Rasul tentang orang mati tiba-tiba ni. Nabi pun jawab, rahatan lil mu'mini wa akhzatu asafilil fajiri. Orang beriman yang mati mengejut itu adalah kenikmatan bagi seorang beriman, dan dia adalah bencana bagi orang-orang yang jahat. Mana orang mati mengejut ni orang baik. Orang baik mati mengejut, tak nyusahkan orang langsung, tak payah ziarah hospital, tak payah apa, mati lah. Ada kenalan kita meninggal masa tidur ya. Alah, punyalah mudah, sambil tidur boleh mati. Kita la ilaha illallah, orang mati ni menggelepar tuan-tuan, nak keluar nyawa sakit, dia boleh tidur, bergeruk, tidur, mati. Mudahnya dia, jantungnya tiba-tiba berhenti. Sebab itu orang mati mengejut, dia dapat berehat, kata Nabi. Tapi orang kurang beriman, orang yang jahat-jahat, dia mati mengejut, tanda kurang baik. Tetapi yang bagus, orang lain pula berehat daripada kejahatan dia. Selama ni kita pening, dia bawa motor macam orang gila dalam kampung, tak daya kita, nak marah orang kecil hati, tiba meninggal, tak ada dah habis motor dia, rehat kita. Sebab itu Abu Qatadah radhiyallahu anhu cerita, Nabi pernah tengok jenazah lalu, Nabi berkata, yang istirahat dan yang diistirahatkan darinya. Nabi pernah sebut. Jadi sahabat tanya Rasulullah, apa makna yang istirahat dan yang diistirahatkan darinya? Maka Nabi jawab, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Orang baik-baik, orang beriman, dia meninggal itu dia berehat daripada keletihan dunia. Penat tuan-tuan, kita ibadat tuan-tuan, puasa Zulhijjah lagi, puasa Nal lagi, macam-macam yang kerja pulak masjid di surau bersih itu, kita penat, nak dapat redha Allah ni penat. Tapi bila mati dia berehat. Wal abdul fajir, orang yang maksiat pula, kata Nabi, yastarihu minhul ibad wal bilad was syajar wad dawab. Tapi orang yang perangai hodoh ini, bila dia mati, semua benda berehat. Manusia berehat, negara berehat. Senyap negara, sunyi, bagus. Kalau dia hidup menyusah ke bising, bangun, pompan. Dia meninggal, aman setosa kita. Berehat. Termasuk kata Nabi, wasyajar, pokok pun berehat. Agak dia suka tebang pokok agaknya. Wadawab, binatang pun suka dia mati. Kalau tidak, kucing tu dia baling sokmo dengan kasut. Kucing lalu, pung, dia baling. Kali dia meninggal, gembira kucing, miau 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 miau, gembira jalan, melenggang-lengguk jalan. Tak ada lah, meninggal ada pakcik ni. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Ini ambil peringatan dalam konteks negara kita, ni cerita negara kita ya. Kematian mendadak atau mengejut ni paling kerap berlaku kerana dua perkara. Dan kita malam ni semua terdedah kepada dua perkara ini. Anytime. Nombor satu sekali, accident. Tuan-tuan, orang meninggal accident ni, la ilaha illallah. Tiap-tiap hari di negara kita purata 18 orang mati di jalan raya. Every day, setiap sejam 20 minit akan ada seorang mati akibat accident. Mana kita ni sejam 20 minit kurang lebih, meninggal dah seorang. Meninggal dah. Tiap-tiap hari purata 11 orang mati yang melibatkan motosikal. Sehingga kan Persatuan Anak-Anak Yatim Malaysia ataupun Peyatim menganggarkan
300,000 anak-anak akan jadi yatim kerana masalah aksiden mak ayah ini. Dari segi ranking dunia secara perbandingan, negara kita duduk di tempat ke-47 daripada 174 negara paling tinggi tahap kematian kerana aksiden. Siapa sini boleh bagi jaminan dia tak mati aksiden? Tak ada jaminan. Aksiden ni bukan mesti bawa macam orang gila, bawa slow pun mati. Saya ada kenalan seorang bawa di Pekan. Tuan-tuan masuk Bandar Pekan, Bandar Diraja, bukanlah besar sangat Bandar Pekan ni, Bandar Labeng. Dia bawa kereta orang pencen, slow je. Duk lane kiri, tak ada laju, tak ada apa. Sekali lorong sebelah Pajero ke apa saya tak ingat, kereta 4x4 laju macam orang gila, terjun lorong sebelah, beruk langgar, meninggal, mati. Dengan tali pinggang keledar, pakai cukup, tangan pegang dua steering, apa lagi kendak, semua JPJ punya kendak diikut. When you got to go, you got to go. Berapa hari lepas kita simpatilah dengan adik kita di Kuala Terengganu ke depan, di Losong, naik van, kereta sebelah terjun jalan dia, langgar tiang, putus kepala. Dia penumpang, bukan dia pemandu. Tadi tak ada jaminan. Kan dah ada takut, nampak takut tu sikit ada kan. Betul, jangan samseng ingat hidup ni. Mati ni bila-bila je. Kita tak bawa, duduk sebelah, mati juga. Betul, kita orang beriman jangan takut mati lah. Mati bila-bila je mati kita ni. Tuan-tuan duduk bawah lampu cendelier tu, ada jamin ke tak putus-putus tali cendelier? Berapa tahun dah lampu ni, perut jatuh, meninggal, mati. Baik, itu ini saya kongsi sikit. Saya dulu duduk bahagian penyelidikan lama di Jabatan Agama. Penyelidikan ni kita kaji ajaran sesat, ajaran-ajaran menyeleweng mana dulu. Jadi je banyak ke saya ambil ilmu-ilmu orang kampung-kampung ni. Kita buat siasatan kan, sambil-sambil tu kutik lah ilmu-ilmu. Saya banyak belajar ilmu berkaitan tentang ilmu melangkah orang tua-tua dulu. Dia orang kan bila nak keluar pergi melangkah dulu zaman berperang kan. Jadi sebelum nak pergi berperang, dia ada amalan-amalan dia supaya dia melangkah tu dia tahu dia balik selamat ataupun tidak. Jadi tuan-tuan, saya ingat kita pun boleh lah. Mana esok nak pergi ke KLCC contoh nak keluar, sebelum start motor tuan-tuan buat ilmu melangkah hulu balang. Memang macam mengarut sikit tapi macam okey juga. Boleh lah, ni untuk share saja. Kan jangan kerat-kerat pula video ni, sesat lah mufti cerita ham begini. Ni share lah, apa pun share. Dia dulu orang tua-tua dia ada amalan dia panggil tiba sebelum berangkat. Oh, sedap cerita dia. Tiba sebelum berangkat. Maknanya tatkala kita nak mulakan perjalanan ni di rumah ni, dia ajar saya gitu. Sebelum awak bergerak, katanya, awak pejam mata dulu, relax. Sebab itu kita nak berjalan ke mana-mana jangan kelang kabut, kena tenang-tenang, roh tenang, katanya. Jangan kelang kabut, kunci pintu lah, tutup dapur gas lah, macam huru-hara sangat, macam nak datang tsunami. Tak, tenang-tenang, tenang is good, relax saja. Jadi sebelum bergerak tu katanya duduk, pejamkan mata. Jadi nazarkan dalam hakikat hati, bawakan perjalanan jasad dan roh kita dalam bayangan kita, pergi dan balik ke destinasi. Sebelum pergi, bayang dulu. Jadi tuan-tuan esok nak keluar kan, pergi ke Kuala Lumpur, pejam mata dulu, keluar pada Sempang sini, Taman Cepaka, jalan straight. Nampak tak perjalanan tu? Lepas tu naik MRT, okay, jalan sampai Ampang, masuk Ampang. Mana boleh nampak, sampailah KLCC tu tadi, insya-Allah selamat perjalanan. Tapi kalau sampai Gleneagle gelap, sudah. Kenapa sampai Gleneagle je ni? Kau aku masuk Gleneagle esok. Mahal sangat tu, mati aku bayar. Nak bayar mati, bukannya mati di hospital. Nak marah pula orang Gleneagle ni kan. Jadi macam kami dari Kuantan contoh nak ke Kuala Lumpur, sebelum bergerak kena bayangkan LPT, Highway LPT, bayangkan RRR Gambang, Lebai Maran, exit Ceno, exit RNR Temelo, exit Lancang, Lebai Lancang, sampailah Tol Gombak, sampailah ke Kuala Lumpur. Itu amalan orang tua-tua lah. Dia kata kalau dalam nazar itu tak terlihat tempat yang kita tuju, alamat tak sampai. Kan sedap amalan ni. Ramailah tak jadi keluar esok. Awak otak benak sikit, tak boleh nak bayang destinasi, patah balik.
Dan kalau tak boleh bayar semua, maknanya sempang depan rumah pun tak boleh bayar. Ni orang tu ajar saya lah, itu tanda awak mati. Begitu. Tak boleh bayar langsung sempang, gelap, puas duduk, sudahlah. Pagar rumah pun tak boleh bayar, tak payah pergilah, meninggal gitu. Dia ajar saya lah. Saya tak pernah cuba lagi tuan-tuan. Adalah try tapi setakat ni nampak lagi destinasi. Takut juga kalau tak nampak, mati pula aku lah. Tapi ada bagus, tak ada nak buat perangai tak senonoh. Baru niat nak pergi karaoke, tak jadi. Baru nak pergi karaoke 10 lagu malam ni, cancel lah. Sebab tak terbayang pula dah jalan malam ni. Tapi ni petua orang tua tak kata betul, tak kata salah. Pahaman orang dulu-dulu. Jadi ni yang pertama lah. Kematian paling banyak sekali adalah kemalangan di negara kita. Pagi tadi saya ingat keluar berita, anak-anak muda 2-3 orang juga aksiden meninggal tuan-tuan. Langgar apa ke dekat dengan Karak apa, pukul 2 lebih pagi. Orang muda-muda. Mana mati ni bukan ke orang tua nak mati. Tak, muda pun mati sekarang ni, aksiden punya penangan. Itu nombor 1. Yang kedua, yang paling tinggi tahap sebab kematian di negara kita ialah, yang ini saya kena terangkan kemudian, kerana kita beri laluan dulu kepada azan isyak yang akan masuk sebentar lagi. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan kita pada malam ini berkenaan tajuk mati itu pasti, bersediakah kita. Sebelum saya meneruskan huraian, mohon izin dulu pada jemaah untuk kita anjakkan sedikit pelaksanaan sembahyang isyak secara berjemaah untuk memberi peluang saya menghabiskan huraian pada malam ini. InsyaAllah tak lama tuan-tuan ya. Hadirin hadirat sekalian, tadi kita bercerita tentang kematian, bahawa kematian ini tak mesti sakit baru mati. Yang tengah sihat, segar bugar macam kita ni pun bila-bila je boleh mati. Apatah lagi di negara kita, punca kematian utama ada beberapa. Nombor 1 sekali adalah kemalangan jalan raya. Berapa ramai kenalan kita, saudara mara kita, orang terdekat kita yang telah kembali ke rahmatullah gara-gara kemalangan. Ramai, bukan tak ada, bukannya tidak ada, ramai. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kematian mendadak di negara kita yang mungkin kita juga boleh terlibat. Ini takut jugalah, iaitu penyakit-penyakit yang berkaitan jantung, yang dikenali sebagai penyakit kardiovaskular. Di antara penyakit-penyakit jantung ni, sakit koronari jantung juga dikenali sebagai penyakit jantung iskemik heart disease. Ni ramai orang kena. Kenalan kita berapa ramai dah meninggal kerana masalah jantung. Dan tiap-tiap tahun di seluruh dunia orang meninggal kerana jantung ni bukannya sedikit. Di seluruh dunia 19.8 juta manusia meninggal akibat penyakit kardiovaskular. Maknanya ada 54,000 kematian sehari di seluruh dunia kerana sakit jantung. Maknanya sekitar 2,250 kematian kerana jantung setiap jam di seluruh dunia. Dan maknanya hampir 37 orang meninggal sakit jantung seminit di seluruh dunia. Dan yang lebih mengejutkan, hampir 1 daripada setiap 3 kematian di dunia ini adalah berpunca daripada penyakit jantung. Mengerikan kalau dalam konteks kita di negara kita ini. Kematian kerana jantung ni 17,421 kematian setahun kerana masalah jantung. Bersamaan kira-kira 48 kematian tiap-tiap hari. Orang lelaki ada 12,112 lelaki, perempuan ada 5,757 orang meninggal akibat penyakit jantung ini. Melayu ada 10,291, Cina ada 4,243, India ada 2,161, 434 bangsa lain lah. Disebab bangsa lain ni kita tak tahu secara pasti. Ini yang direkodkan meninggal tak lapor. Sebab kita kan Malaysia ni, rakyat kita kan CIMB, Cina, India, Melayu, Bangladesh. Ada Bangladesh pula dah. Tak tahu dia mati sebab apa. Dan negeri mana yang paling tinggi tahap sakit jantung? Tuan-tuan kena insaf, Selangor. Selangor merekodkan jumlah tertinggi 3,038 kematian setahun kerana masalah jantung. Maknanya di Selangor saja 8 orang meninggal setiap hari kerana jantung.
Maknanya satu kematian setiap 3 jam. Berapa orang yang kita kenal yang meninggal jantung? Ramai. Bukan seorang dua. Kita juga anytime. Terus ada dah rasa lain, dah ada tak? Ngak. Ustaz ni cerita, aku pun ada juga ngak. Jangan ngak. Berhentilah sokok, la ilaha illallah. Ngak keluar ke sok lagi. Bukan marah dah. Jantung ni tuan-tuan, don't play. Jangan main-main. Jantung ni dia tak boleh jampi-jampi. Tak apalah ustaz, aku tak makan ubat, aku baca Yasin je 40 kali. Tuan-tuan, tak boleh. Jantung ni kena jumpa doktor. Sakit jantung kena jumpa. Siapa suruh? Nabi SAW. Biar betul ustaz. Zaman Nabi mana ada doktor? Ada kena mengaji. Zaman Nabi tu ada seorang sahabat nama Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia mengadu. Ni cerita dia lah. Maritu maradan. Atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni fa wada'a yadahu baina sadbaya hatta wajadtu bardaha ala fuadi. Kata Sa'ad, aku ni pernah rasa dada lain macam. Rasa tegang, rasa macam kena hempak sesuatu kan. Itu kan simptom orang jantung semua kan. Rasa macam kena tindih kayu balak ni. Allah, rasa tak sedap. Tak lawas, bernafas pun tak syok Bobo minyak UI pun tak jalan tuan-tuan. Gaviscon 3 lah telan, tak jalan juga. Sudah apa angin tak keluar ni. Puasa saya tak keluar. Ni saya elaborate sajalah. Dia sakit. Dia pun jumpa Nabi. Yalah zaman tu sakit jumpa Nabi. Nabi kan tibun nabawi. Nabi pandai berubat kan. Dia pun jumpa. Maka kata Sa'ad, fa wada'a yadahu baina sadbaya. Nabi letakkan tangan dia pada dada aku. Macam Nabi scan lah seolah-olah. Nabi tengok, Nabi baca apa semua. Hatta wajadtu bardaha ala fuadi. Sampai tiba-tiba aku rasa sejuk pada dada aku. Nabi ni apa dibacanya ni? Jadi sejuk pula tapak tangan itu. Habis selesai, Nabi pun kata, Sa'ad, innaka rajulun maf'udun. Awak ni ada masalah jantung ni. Awak ada masalah jantung ni. Dah ya Rasul, jampilah sikit. Air ke apa ke? Air pinang ke, pakai pisau ke, buah kapur calik 3 lain ke, buatlah apa yang patut. Ni ayat saya, bukan ayat Sa'ad. Sebab dulu kan orang tua-tua, dia tak pergi klinik, dia berubat sendiri je. Saya dulu tuan-tuan masa berubat kampung, saya asal kampung. Kalau demam pun semua, tak pergi klinik, berubat dengan Tok Bomoh je. Saya ingat lagi, kalau demam, calik kapur 3. Sarjan sini ni. 3 lain. Calik kapur je. Lepas tu tak boleh keluar rumah 3 hari, tak boleh tengok Cina India. Kuat resih dulu tuan-tuan. Resih luar biasa dulu. Tak boleh tengok Cina India. Dia tak tahu helikat tu India. Padahal tengok dalam TV semua. Dulu lah. Kalau sakit apa, pakai air pinang je. Taruh pisau atas air pinang, tengok gitu je. Cara berubat kampung kan. Jadi balik cerita Sa'ad tu, dia kata, ya Rasul, doa lah sikit. Kata Nabi ni jantung ni. Gini. I'til Haris bin Kaladata akha Sakifin fa innahu rajulun yatatabbabu. Itu Nabi sebut. Tak boleh. Ini jantung, ente jumpa satu orang lain. Namanya Al-Harith bin Kaladah. Dia ni duduk di perkampungan Bani Sakif. Ini orang pernah belajar medik. Dia pernah belajar perubatan Yunani, perubatan Greek. Dia mengaji sampai ke Parsi. Dia ada di Bani Kaladah. Innahu rajulun yatatabbabu. Yatatabbab ni dia perkataan tib. Dia tu doktor. Mu pergi jumpa dia. Nabi, walaupun Nabi boleh doa, tapi Nabi suruh jumpa doktor. Habis ya Rasul, kalau saya jumpa dia, nak cakap apa? Ginilah. Falyakhus sab'a tamarati min ajwatil Madinah falyaja'unna binawahunna summa liyaluduka bihinna. Kau beritahu kepada Al-Haris bin Kaladah, bawa pada dia 7 kurma ajwah yang ditanam di Madinah. Bawa 7 biji. Beri pada dia, dia tahu buat apa. Nanti dia akan tumbuh, kemudian dia dengan biji-biji kurma tu sekali dia akan tumbuh, kemudian dia akan beri minum kepada engkau. Ni hadis dalam Sunan Abi Dawud. Maknanya Nabi ajar kepada dia macam mana nak buat ramuan. Tapi Nabi dia tahu untuk nak buat ramuan ubat memerlukan orang yang pandai dos ubat.
Tuan-tuan, jangan main-main. Kita ubat tanya, kau ada doktor sini kan? Doktor betul lah, bukan doktor PhD. Doktor PhD teori banyak tuan-tuan. Kalau orang meninggal dia berteori, meninggal orang dia teori lagi. Doktor ubat, medik, MD, medical doctor. Medical doctor ni antara ilmu yang dia kena belajar adalah ubat tu berapa berat timbangan dia. Sebab itu ada ahli farmasi. Farmasi ni dia akan tanya kita anak tu berapa umur, berat dia berapa, sebab dia nak bagi sukatan. Ubat ada sukatan, ada dos dia. Kalau kita salah dos, itu yang kita panggil overdose. Oh, yang overdose tu yang mengaku Imam Mahdi tu tuan-tuan. Oh, saya lah Imam Mahdi, kepala gini, rupa overdose. Overdose ubat batuk. Dia ada dos dia. Tak cukup dos tak sihat. Jadi Nabi dia respect profession kedoktoran. Ini jantung, entah kena jumpa sama Al-Haris bin Qaladah. Ini panjanglah cerita tuan-tuan ya. Yang penting kalau sakit jangan nafikan ilmu doktor. Itu saja. Jangan ini doktor ngarut belaka WHO, setan belaka. Tak boleh begitu. Dia orang pun semayang supaya kita juga. Balik kepada cerita jantung ni tadi di negara kita, yang mengejutkan kita juga dan mengerikan juga, yang kena sakit jantung tu pula bukan terdiri daripada orang-orang yang tak sihat, yang jenis kuat mengetih, makan malam, jenis lepok tom yam, lepok mamak. Yang mati jantung tu yang aktif dengan competitive sport, sukan kompetitif. Sukan kompetitif ni sukan apa? Sukan yang kalau kita buat, hidung kita kembang, lidah kita terjelir. Itu kompetitif. Mana tuan-tuan kalau setakat jalan macam itik petang-petang, tengok jam, berapa kilometer dah, okey, berapa langkah. Itu bukan kompetitif sport. Jalan kedek-kedek, upload gambar, ya. Dia sukan hak tu je lah, macam maraton. Itu betul sukan kompetitif. Terjelir lidah ni, punyalah penat. Itu kompetitif sport. Dan yang terlibat dalam kompetitif sport pun mati kerana jantung. Bayangkan tuan-tuan, kalau pemain bola, berapa ramai mati semasa perlawanan? Sejak tahun 1889, 129 orang pemain bola sepak seluruh dunia meninggal masa perlawanan. Bukan meninggal masa tengah berehat di Genting Highland, dah. Tengah bermain, sudden cardiac death. Bagi orang yang terlibat dengan sukan, nak pilih, nak select pemain bola, kita akan pilih yang terbaik, yang fit, yang sehat. Sebab itu bila pemain-pemain yang berumur sikit dapat masuk World Cup ni, orang cuak juga, dia ni boleh main ke tidak, akan meninggal pula World Cup ni kan. Ni contoh. Dia ke Neymar dia ke nama je. Dia ni boleh main ke tidak. Berapa ramai pemain bola meninggal masa tengah main bola. Contohnya Mark Vivian Foe meninggal mengejut tengah main rebah ketika Piala Konfederasi tahun 2003. Meninggal jantung, umur baru 28 tahun. Miklos Feher, dia pengsan ketika bermain untuk pasukan Benfica tahun 2004. Keluar padang, meninggal, sakit jantung. Antonio Puerta, pemain Sevilla, rebah ketika La Liga tahun 2007, jantung. Muda semua, belum 30. Ramailah, beratus. Main badminton, berapa ramai kenalan kita yang tengah main badminton meninggal? Ramai. Tengah semeh, perut mati. Kalau yang main petang-petang meninggal tak pelik. Atlet, pemain Indonesia kan mati tengah live masa tu lawan badminton, muda. Masa tu pertandingan peringkat remaja, kerana masalah jantung. Orang yang jalani hidup sihat pun mati kerana jantung. Dan macam mana? Ramai orang-orang yang sihat tuan-tuan mati mengejut ni. Jantung salah satulah. Antara orang yang jalani hidup sihat tapi mati mengejut, siapa yang tuan-tuan kenal? Ni dia tengah popular sekarang sebab wayang movie tengah cerita dia sekarang, iaitu Encik Michael Jackson. Budak muda tak kenal Michael Jackson. Kita kenal Michael Jackson. Michael Jackson ni dalam dunia, dia orang yang sangat menjaga kesihatan. Tuan-tuan sekalian, Michael Jackson ni dia tak tidur serupa kita. Dia malam-malam tidur dalam hyperbaric ataupun pressurized oxygen chamber. Dia tidur dalam oksigen. Dia nak bernafas bersih. Benda kaya kan? Kita macam-macam benda. Bau buah kuih ni ada, bau belacan ada, bau baju tak basuhan. Sehat je sekarang kat 60, 70. Dia hari-hari. Ini bukan ngina dia, tidak.
Dia usaha terbaik nak panjang umur. Dan dia katakan orang ceritalah, dia mandi tak pakai air paip serupa kita, mandi guna Perrier sparkling water. Duit banyak. Dia begitu obses kepada rawatan anti-aging. Dia sangat menjaga kebersihan. Tahun 80-an, saya kenal Michael Jackson ni tahun 80-an lah. Masa zaman tu Bill Gates, We Are The World, Billie Jean, Thriller, semua zaman kita sekolah kan. Dia zaman itu dah pakai mask lah. Kita lepas COVID baru kena mask ni. Dia pakai dah. Udara kotor pakai. Tangan pakai sarung semua salang orang, tak nak kuman. Sangat jaga kebersihan. Dia jaga makan, dia tak makan nasi serupa kita. Makan nasi semat poyok tak ada. tak makan serupa kita. Kita habis program makan lagi. Makan semua. Dan katanya dia harap boleh hidup sampai 150 tahun. Dia ada doktor khas yang jaga dia. Tapi when you got to go, you got to go. Akhirnya meninggal dunia bukannya 150 tahun, 50 tahun. Dia meninggal dunia 25 Jun tahun 2009, umur baru 50 tahun. 50 tahun ni muda lah. Bila buat siasatan, dia keracunan ubat bius propofol bersama dengan beberapa ubat sedatif yang lain. Acute propofol intoxication. Mati-mati je. Walaupun awak sihat bagai nak rock. Ramailah tuan-tuan orang makin. Sebab itu kalau di Singapura, kalau kita pergi ke masjid-masjid di Singapura, saya ingat masjid-masjid dan surau di negara kita pun kena tiru juga budaya ini. Kalau di Singapura kita tengok, memang dia ada letakkan di dinding-dinding masjid ataupun surau itu defibrillator. Dia letakkan satu alat. Macam kita selalu jumpa alat ni dekat airport, dekat tempat-tempat public lah biasa kita jumpa. Defibrillator ni yang bzz, boom, yang boleh letak kat dada, terangkat orang tu kan. Masjid-masjid sana dia sediakan. Tapi kalau tanya saya, masjid tak payahlah. Kalau orang tu nak mati, biarlah matilah masjid kan. Biarlah, ilaha illallah. Matilah masjid, biar lantak lah. Sekarang elok patut mati masjid, matilah ambulan. Oh rugi, marah dia pula dah. Aku elok dah nak mati, tadi kaki hidup aku buat apa? Marah pula dia sekarang. Biarlah dia mati. Tapi saya mencadangkan kita rakyat Malaysia, sebab kita ramai sangat kenalan kita sekarang yang kena jantung, ayah kita, abang kita, suami kita. Kita tengok cara hidup dia pun macam tak sihat sangat ni. Pukul 10 makan Maggi malam lagi. Tak lama dia ni. Rokok lagi. Sejak tak boleh rokok vape ni, kembali semula ke pangkal jalan. Isyak semula rokok sigaret. La ilaha illallah. Sambung puntung. Dalam hati dia ni, kalau tak tu kena gini. Saya mencadangkan kita rakyat Malaysia mesti ada kemahiran CPR. CPR ni kena belajar. Saya ingat masjid ataupun surau, sekali-sekala panggil orang kesihatan, selain pada ajar fiqh, tauhid, tafsir apa semua, ajar juga buat CPR, cardiopulmonary resuscitation ini. Mana nak tekan dada. Lepas tu cium bukan cium nak. Dia tiup puah gitu kan. Dan pandai gunakan alat AED itulah, automated external defibrillator itu. Kena sampai masa, sebab kita di rumah kita tak tahu ayah kita, abang kita anytime. Jadi kalau dia tiba-tiba tak ada nyawa tengah-tengah makan, tak adalah kita Allah bang menangis-nangis. Tak payahlah, buatlah sikit. Tu jadi ada cara dia lah. Dia ada cara dia. Cuma kepada orang muda ni kita ingin nasihat ya. Orang muda ni kalau tak nasihat sesat barat esok. Saya tengok kenapa orang muda sekarang ramai sakit. Sakit jantung, sakit mati mengejut apa. Saya fikir orang muda sekarang ni, mereka ni kurang rehat. Saya tengok orang muda-muda ni, dia suka satu istilah dia panggil begadang. Begadang ni orang tak tidur. Maknanya dia kurang tidur. Apa sebab kurang tidur? Pertama, kerja kuat sangat. Jangan, siang malam kerja. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, siang jadi malam, malam jadi siang. Jangan begitu. Mentang-mentang getah tengah naik, balik menoreh pukul 11 malam. Menoreh pukul 11. Sanggup balik kampung menoreh getah. Jadi kadang dia tak tidur. Dan saya tengok ada juga yang tak tidur ni bukan kerana dia nak cari duit, dia nak menghabiskan duit pula, banyak sangat duit.
Dia pergi clubbing, cocok bintang, disco. Zaman kita panggil disco lah. Dia pergi clubbing. Duit banyak sangat. Yang tak mampu duduk kedai mamak, main game. Sengit mulut main. Dah nak main game, main lah, jangan tak tidur. Tidur ni Allah perintahkan kita tidur. Bila kita tak tidur, kita tidak beristirahat. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmada ila yaumil qiyamah. Katakanlah, terangkan kepadaku jika aku menjadikan untuk engkau siang itu terus menerus tak ada malam. Cuba kau cerita apa akan jadi kalau siang je tak ada malam. Man ilahun ghairullah ya'tikum bil-laili taskununa fih afala tubsirun. Akulah Tuhan yang telah mendatangkan malam kepada engkau. Apa tujuan aku datangkan malam? Taskununa fih, supaya engkau berehat. Surah Al-Qasas ayat 71. Maka bila kita tak berehat, body clock kita jadi bingung. Itu yang Allah sebut dalam Quran, wa ja'alna naumakum subata. Aku jadikan tidur sebagai istirahat. Surah An-Naba ayat yang ke-9. Ayat yang lain, wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Dan aku jadikan malam sebagai selimut pakaian. Aku jadikan siang untuk engkau mencari kehidupan. Surah An-Naba ayat 10 sampai 11. Jadi bila kita hidup terbalik, badan tidak berehat, maka lama kelamaan sakitlah kita. Ini nasihat saja. Lepas tu kepada tuan-tuan puan-puan pun, walaupun bukan muda lagi, jagalah kesihatan. Jaga kesihatan. Bukan kita takut mati, kita nak hidup yang berkualiti. Apatah lagi kematian ini benda yang kita tak boleh nak jangka. Sebelum benda cerita kematian ni memang banyak. Kalau kita nak pilihkan apa benda persiapan, apa dia persediaan nak mati dan sebagainya. Cuma pada penghujung-penghujung ini, kita berdoa kepada Allah supaya kematian kita nanti biarlah kematian yang orang cemburu. Tu kita nak. Sebagaimana kita sekarang jealous tengok ada jemaah masjid meninggal masa sujud. Seronok. Zaman-zaman CCTV banyak kan. Dalam Facebook, dalam TikTok ada. Kita tengok, dia setengah semayang, sujud. Orang lain dah duduk antara dua sujud, dia sujud lagi. Sujud sekali lagi, orang bangun, dia rupa meninggal. Jemaah pun terus berhentikan semayang, angkat, rupa dia meninggal. Itu kematian yang dicemburui. Ataupun orang meninggal di Mekah, di Madinah. Ni kan ramai jemaah haji pergi Mekah, Madinah. Jadi kita dapat dalam berita, ada jemaah kita meninggal dalam Masjidil Haram. Ini kematian yang dicemburui. Apakah bentuk-bentuk kematian yang dicemburui? Kita kena dapat kematian yang baik ini sebab keadaan seseorang itu meninggal memiliki nilai yang istimewa. Sebab balasan baik ataupun buruk yang kita akan terima nanti bergantung kepada how you die. Bagaimana awak mati? Mati macam mana? Mati tengah tikar nombor ke? Mati tengah skodeng ke? Mati tengah berlumba haram ke? Semua ada kira. Cuma kalau orang meninggal lumba haram, tuan-tuan jangan hina, tak boleh. Sangka baik. Aksiden ni sampai betul apa meninggal. Jangan hina sian mak ayah dia. Sebab dia meninggal pun dia mati di jalan yang lurus. Kita tak tahu lagi. Jadi jangan hina ya. Kau dia mati di jalan yang lurus. Sebab itu kematian kita ini sangat memberi kesan. Dalam satu riwayat Imam Bukhari, Nabi pernah sebut innamal a'malu bil khawatimu. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada endingnya nanti. Ending kau macam mana? Dalam hidup ni bukan starting tu yang penting, ending kita nanti macam mana. Sebab itulah orang soleh-soleh, salafus soleh, dia risau finishing nanti macam mana. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'maluhu." Qalu kaifa yasta'miluhu? Qala
yuwaffiquhu li'amali salih qabla mautihi. Kalau Allah nak kebaikan kepada seorang hamba dia, Allah akan beri manfaat kepada orang itu. Sahabat tanya, macam mana Allah beri manfaat kepada orang itu ya Rasul? Nabi jawab, Allah bagi dia peluang buat baik sebelum mati, beramal soleh sebelum meninggal. Ni hadis riwayat Imam Ahmad. Maknanya kita dah pencen, alhamdulillah sejak pencen ni kenal lah surau masjid, datang. Sebelum ni sibuk, bukan jahat sangat, cuma tak sempat. Tapi dah pencen ni alhamdulillah sempat datang masjid, surau, sembahyang jemaah, puasa Zulhijjah, sembahyang duha, puk-puk meninggal. Syukur, sebab Allah beri peluang menutup kehidupan dengan amal soleh. Ini orang yang untung, kata Nabi. Sebab apa ramai kawan-kawan kita lepas pencen, dia ingatkan nak datang ke masjid surau nak jadi orang baik, buat pula hara lagi macam-macam perangai. Masih lagi hanyut dengan dunia maksiat dan sebagainya lagi. Tapi sekali lagi, yang penting jangan takut mati. Siapa yang takut mati seolah-olah dia tak suka berjumpa Allah. Itu kena faham. Dalam satu riwayat disebutkan, man ahabba liqa Allah ahabba liqaihi wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Siapa yang suka dan teruja nak berjumpa Allah, Allah pun teruja nak jumpa dia. Tapi siapa yang tak nak bertemu Allah, Allah pun tak sudi nak tengok muka dia. Sebab itu jangan takut, buat persiapan. Fakultu ya Nabi Allah akarahiyatul maut. Aisyah bertanya, adakah yang Tuan maksudkan adalah benci kepada mati? Fakuluna nakrahul maut. Mana ada orang suka mati ya Rasul? Tak ada orang nak mati lah. Semua orang takut mati. Faqala laisa kadzalika walakin almu'min idza yubashiru idza busyira bi rahmatillah wa ridwani wa jannati ahabba liqa'illah. Bukan begitu, bukan takut begitu. Orang beriman ini kalau dia faham, dia tahu tentang rahmat Allah, redha Allah, balasan surga, bidadari-bidadari, air yang terhidang dengan nikmat surga yang macam-macam, dia akan jadi teruja. Dia akan rasa seronok. Oh, kalau aku mati menjadi sebab untuk nak dapat, okey, aku matilah. Sebab dia nampak kepada nikmat itu. Jadi ini yang dimaksudkan, kita ni tidaklah nak mati, tapi tak adalah membenci kematian. Apa yang kita doa, biarlah kita ini diberikan sakaratul maut ataupun kematian yang baik-baik. Apa tanda kematian sakaratul maut yang baik-baik, husnul khatimah ni kita ringkas-ringkaskan je lah ya. Pertama sekali adalah man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang mati di penghujung hayatnya ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Jadi tuan-tuan, usahakanlah mati nanti atau nak mati nanti mengucap la ilaha illallah. Tapi saya banyak tengok orang meninggal, payah nak sebut la ilaha illallah. Drama pukul 7 boleh lah tuan-tuan, la ilaha illallah, itu drama. Payah sebab kadang orang tu sakit. Kalau dia kena stroke apa semua, sengit habis, macam mana nak cakap. Kadang dengan wayar sini lagi. Kalau ke hospital CCU, ICU, wayar penuh dalam hidung lagi lah. Dalam hidung ni pun ada juga wayar panjang macam tu. Macam mana dalam drama pukul 7 boleh lah. Jadi minimum kalau tak dapat sebut panjang la ilaha illallah, sebut Allah pun jadilah. Allah, jangan mencarut sudah. Berapa ramai orang meninggal mencarut tuan-tuan. Dia terkejut sebab tarik nyawa ni dia sentap. Satu sentapan macam pancing tu, tuk, tarik. Baik tu, daripada sekarang kita kena berlatih, bila terkejut jangan mencarut. Orang cuik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang cokek kita sekali, cek la ilaha illallah. Jangan sekandar binatang keluar. Segala benda dalam kain sebut tak boleh. Esok mati mengejut, keluar habis benda dalam kain. Tak syok tak syok. Jadi start pada sekarang latih menyebut la ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Bacalah, banyak ulama susunkan amalan-amalan kita minta kepada Allah supaya mati esok benda baik kita cakap. Dan amalkan juga, kata ulama,
surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Ini amalan yang bagus untuk nak jaga mulut kita ketika mengucap. Cuma kepada anak-anak contohnya, kalau mak ayah sakit, doktor pun dah pesan, ini tak ada apa tinggalan ni, kami nak tidurkan dia ke, ni kalau cabut oksigen ni mati. Macam-macam lah, doktor lebih tahulah signal nak mati tu. Panggil adik-beradik semua. Kena ada seorang mengajar dia mengucap. Dipanggil ditalkinkan. Kena ada coach. Kalau harap dia seorang, sebab dia sedang berhadapan ujian macam-macam. Kita nak mati nanti, macam-macam benda datang. Oh susah tuan-tuan, nak pindah alam kan. Pindah alam ni susah, pindah rumah pun susah, ni pula pindah alam. Datang gangguan macam-macam. Setan lah nombor satu. Memang setan ni rojim betul lah. Setan datang tuan-tuan, dia menyamar, bawa air, bawa itu, bawa ini. Dia muka macam misi, macam doktor. Letih kita. Kita dah tak kenal mana jururawat, mana setan, apa semua. Dia ganggu kita, dia tak nak kita mengucap kan. Jadi kena ada satu orang guide untuk mengucap. Cuma yang nak mengajar la ilaha illallah itu, biarlah orang yang paling disenangi oleh yang nak mati tu. Jadi kita cek lah, ayah kita dalam ramai-ramai adik-beradik, bukan semua anak dia suka. Mungkin anak yang sulung jadi suka, ataupun dia suka anak paling bongsu. Bukan semua anak. Sebab ada kadang-kadang anak kita ni, dia cannot go dengan kita. Ada cannot go. Bila tengok dia nak marah je. Mungkin dia ni degil, suruh ambil SPM tak ambil, nak jadi rockers contoh. Dia tak ikut nasihat kita. Jadi nak marah tu sampai tua ada lagi. Kalau ditakdirkan suruh anak yang dia tak berapa suka mengucap, takut dia tak nak mengucap. Abah, la ilaha illallah, dia pun mana? Sadap you dia kata. Nyampah aku tengok muka kau. Tak nak, kita cari anak yang paling disayang. Kalau tak ada, mungkin disayang cucu, suruh cucu lah. Cucu yang besar lah, cucu kecil letih, dia panjat atas tok kiri meninggal tuan-tuan. Cucu yang boleh ajar mengucap. Ataupun disayang isteri dia, tapi biasa isteri ni dia tak mampu nak ngajar mengucap, sedih, banyak menangis pada ngajar. La ilaha illallah, la ilaha, macam cerita Piramli pula, ibu mertuaku, ala kasih meletih. Jadi cari orang yang paling dia senang. Nak dapat la ilaha illallah mungkin payah, Allah menjadilah. Sebab kalau dia dapat tutup dengan la ilaha illallah, husnul khotimah, surga dah tentu. Kubur saya ingat NFA, no further action. Kalau mengucap betul. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini kita kena doa pada Allah. Tanda husnul khotimah, jenazahnya disolatkan oleh ramai orang. Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yuruna mi'ata kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi. Mana-mana orang yang mati disemayangkan oleh kelompok orang Islam, jumlah mereka mencapai 100 orang, dan semua itu meminta syafaat untuk dia, maka syafaat itu akan diberikan kepada orang itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tuan-tuan bayang kalau sebesar-besar surau kita ini, kapasiti surau kita ni berapa? 12,000 kaki persegi lah contoh. Maknanya kapasiti 900 orang boleh masuk misalnya. Dia solat jenazah ni dia tak ikut garisan sah biasa, dia rapat. Jadi bayangkan kalau orang tu sampai belakang jenazah dia. Jenazah orang semayang ke dia. Rapat dinding ke dinding sampai ke belakang. Sebab itu ulama-ulama dulu memang dapat kemuliaan sebegini. Contohnya diriwayatkan oleh Al-Qasim bin Ashdaq dari Ahmad bin Zuhair, diceritakan sekalipun Amr bin Qais Al-Mala'i, dia meninggal dunia di sebuah pekan yang begitu jauh, terpencil di negara Parsi, tetapi ketika dia meninggal, jenazahnya dihantar ke kubur oleh ribuan manusia yang tak dapat nak kira berapa orang. Biasa kita boleh estimate berapa orang, tak dapat nak dihitung. Habis selesai pengebumian dia, orang-orang tu tak ada dah, mana pergi tak tahu. Ada dapat kemuliaan begitu. Begitu juga ketika Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia, Khalifah Al-Mutawakkil ketika itu kan, kerajaan dia masa tu tak apa suka Imam Ahmad. Imam Ahmad ni kan ulama, tapi dia ni berani, banyak fatwa dia tak apa disukai oleh kerajaan ketika itu. Jadi Khalifah Al-Mutawakkil arahkan pegawai dia kira berapa orang yang datang uruskan jenazah dia.
Tuan-tuan, dalam rekod rasmi dikatakan anggaran jumlah manusia yang ngurus ziarah jenazah dia 2,300,000 orang. Imam Ahmad bin Hanbal zaman itu. Ni rekod rasmi Sultan. Tengok berapa. Begitu juga Abdul Rahman Al-Auza'i meninggal. Tak terhitung jumlah manusia yang hadir ketika dia semayang. Ada 30,000 orang dikatakan ketika itu orang bukan Islam peluk Islam masa hari kematian dia. Begitu kagum melihat begitu ramai orang. Dia Imam Auza'i ini yang mengasaskan mazhab Al-Auza'i. Hebat, dia ni ulama besar. Dia buat mazhab tapi mazhab dia tak popular. Imam Malik itu anak murid dia. Mazhab dia pernah diamalkan selama 200 tahun lebih di Lebanon, di Jordan, di Syria, di Palestin. Ini bukan kaleng-kaleng ulama. Jadi kita berdoalah pada Allah. Cuma tuan-tuan, benda ni kita boleh pesan pada anak-anak. Sebab itu salah satu wasiat kematian adalah pesan semayang jangan kurang 40. Pesan kepada anak kita tak dibahasa kadang-kadang dia semayang 3-4 orang kawan-kawan. Dia ingat main pondok-pondok agak. Pesan, abah kalau meninggal kau kena telefon ni, Tuan Haji ni beritahu dia abah meninggal. Bawa pergi ke surau. Kenapa surau? Sebab abah semayang sini. Biarlah ni destinasi akhir. Sebab abah selalu di sini. Jadi datang, beritahu orang kampung, datang semayang. Datang jangan kurang 40 orang. Jadi anak kita kena carilah. Zaman dulu tuan-tuan, zaman saya sekolah agama, memang orang meninggal ni keluarga akan datang ke asrama kita orang, ambil kita orang pergi semayang. Suka tuan-tuan dapat RM2. Suka. Oh, memang suka dapat RM2. Sekarang ni tak ada lah, sebab sekolah tak boleh suka-suka hati ambil budak sekarang. Ada undang-undang dah. Kau kena sispa pengetua, tak boleh tuan-tuan. Jadi memang kita jangan kurang pada 40. Yang ketiga, ringkas-ringkas lah nak balik lah. Apa lagi mati sedap? Kita istilah saya mati sedap lah, mati yang dicemburui. Meninggal di Madinah. Oh, special tuan-tuan. La yasbaru ahaduhum ala alawaiha fayamutu illa kunta lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah idza kana musliman. Mana-mana orang yang bersabar dengan dugaan di Madinah dan dia meninggal di Madinah, aku sendiri akan beri syafaat pada dia pada hari kiamat. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Meninggal di Madinah, meninggal di Mekah, itu jackpot lah tuan-tuan. Meninggal di Mekah, kenapa orang nak? Semayang 100 orang pun dapat syafaat. Mekah semayang berapa ribu orang. Tuan-tuan, Mekah kita ramai di sini pandai semayang jenazah sebab pergi umrah je. Sebelum ni tak pandai langsung. Antara ilmu kita dapat sebab pergi Mekah ni sebab ilmu semayang jenazah. As-salatu 'alal amwat rahimakumullah. U-turn balik baru nak cari nasi lemak kat disaji. Pusing balik. Sebab semua orang semayang. Jangan cerita di dalam tu, di luar tu semayang. Termasuk polis yang jaga Hajar Aswad apa semua semayang. Masa fardu tadi dia tak semayang lagi sebab dia akan semayang kemudian dia jaga keselamatan. Tapi time semayang jenazah berhenti sekejap semayang. Allah Akbar. Bayangkanlah berapa ribu semayang untuk kita. Betul orang nak mati Mekah. Orang Malaysia tak nak mati Mekah. Dia dekat Mekah ni Masjidil Haram ada satu tiang. Tiang tu kecil panggil tiang jin. Ramai orang Melayu suka peluk tiang ni. Saya dulu pelik kenapa peluk. Saya tanya kenapa peluk dia tiang masjid ni besar-besar. Tapi ada satu tiang tu dia kecil sikit. Kerajaan Saudi tak bagi dah peluk-peluk situ, kena tangkap tuan-tuan. Rupanya siapa yang peluk, kalau tangan bertemu tangan, tandanya panjang umur. Jadi dia tak mati di Mekah. Kalau peluk tak sampai, mati Mekah. Terus dia susah hati. Susah hati apa? Awak mati Mekah orang nak. Kubur jauh bawah. La ilaha illallah. Kau ingat kubur ni kalau duduk satu keluarga sekampung boleh mengetih ke bawah tu? Sibuk nak sekampung, nak duduk sebelah ayah, sebelah mak, sebelah isteri. Boleh ngopi ke bawah tu? Boleh kena roti canai? Tak. Ke bumi lah mana sama. Tadi kan kita sebut roh ni bukan duduk situ. Apa lagi? Yang ketiga. Yang keempat, orang yang meninggal kening atau dahinya berpeluh. Oh, husnul khatimah. Yang ni kita dah mati tak boleh buat lah. Tuan-tuan jangan suruh spray pula. Abah kalau matikan spray sikit. Untung-untung viral. Dalam hadis Buraidah bin Hasib, mautul mu'min bi'irkil jabin. Nabi sebut kematian orang beriman akan berkeringat atau berpeluh di keningnya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Cuba ingat balik. Berapa orang yang kita kenal, saudara mara kita, kawan-kawan kita, kalau yang berpeluh, semua orang baik-baik. Baik-baik semua. Itu yang keempat. Yang kelima, meninggal pada malam Jumaat.
ataupun pada siang Jumaat. Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatul jum'ati illa waqahu Allah fitnatal qabri. Mana-mana orang beriman meninggal pada hari Jumaat atau malamnya, maka Allah akan selamatkan dia daripada seksa kubur. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Walaupun ulama ada membahaskan status hadis ini sebab secara teknikalnya dia terputus sanad sebab perawinya begini-begini, tapi dari segi umum diterima. Meninggal hari Jumaat ataupun malam Jumaat dapat NFA, no further action. Ini kita doa lah mati malam Jumaat. Apa lagi? Banyak tuan-tuan, ada beratus-ratus amalan yang kita boleh buat untuk dapatkan husnul khatimah. Tapi saya kira lain tahun lah peluk kita sambung. Tuan-tuan macam nampak nak mati dah. Aku malam ni ustaz lama sangat dah ceramah ni. Nak mati pula saya. Jadi saya kira sekadar itu dulu pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita sama-sama menadah tangan berdoa. Moga-moga majlis kita diberkati ilahi hendaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Kami bersyukur padamu ya Allah kerana Engkau masih memanjangkan umur kami hingga ke saat ini. Ramai manusia yang keluar dari rumah pagi tadi tapi tidak sempat kembali. Ramai yang sihat tubuh badannya tapi tiba-tiba dipanggil menghadap-Mu tanpa sebarang amaran. Allahumma inna na'udzubika minar rihil ahmar wad damil aswad wad da'il akbar. Ya Allah, lindungilah kami daripada penyakit angin ahmar yang membawa strok secara tiba-tiba dan daripada aliran darah hitam yang menyekat jantung dan juga nyawa. Jauhkan kami dari segala penyakit kronik berat yang membawa derita. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami daripada golongan yang lalai menghayati mati. Jangan Engkau jadikan hati kami keras kerana terlalu cinta kepada dunia. Bangkitkan dalam jiwa kami rasa takut dan harap kepadamu. Allahumma hassin khatimatana fil umuri kulliha wa ajirna min jizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, jika hari ini masih ada dosa yang belum kami taubat, maka ampunkanlah kami. Jika masih ada hati-hati yang kami sakiti, maka lembutkan hati mereka untuk memaafkan kami. Jika masih ada umur berbaki, jadikanlah baki umur itu umur yang berkat dan dapat mendekatkan diri kepadamu. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.